kajian separuh penggal RMK ke-12 bagi tempoh 2023 hingga 2025. Tuan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin bangkitkan 3 perkara. Perkara pertama ialah untuk pembangunan negara kita maju secara baik adalah penting minda rakyat dipupuk dengan baik dan betul, terutamanya semasa pilihan raya. Rakyat terutamanya pengundi-pengundi muda hendaklah diingatkan bahawa semasa pilihan raya mereka memilih untuk wakil atau pemimpin mereka dan bukan untuk sesuatu agama atau bangsa. Mereka mesti diingatkan bahawa kuasa untuk memilih itu datang juga dengan tanggungjawab untuk memilih dengan betul. Mereka hendaklah memilih wakil-wakil atau pemimpin mereka yang sekurang-kurangnya mempunyai 3 ciri-ciri berikut. Pertama, pemimpin yang hendak dipilih itu mestilah berintegriti. Kedua, mereka hendaklah orang yang berkebolehan atau berkeupayaan. Dan ketiga, orang yang sudi tekun atau rajin bekerja. Saya nampak satu gejala yang tidak sihat telah timbul apabila hak mengundi telah diturunkan daripada 21 tahun ke 18 tahun kerana kerajaan tidak sempat memberi pelajaran atau pengajaran kepada mereka semasa di bangku sekolah, mungkin tingkat 4 atau tingkatan 5 sebelum mereka diberikan kuasa untuk membuat pemilihan. Ini adalah penting kerana saya nampak semasa pilihan raya ada satu TikTok yang memberi ajaran yang salah. Satu, nanti bagi saya habiskan nanti. Satu undi untuk Perikatan Nasional adalah satu undi untuk Islam. Semasa pemilihan ini, kita bukan pilih sesuatu agama atau bangsa. Kita nak pilih pemimpin-pemimpin yang boleh menyatu padukan rakyat, menjaga keharmonian dan kesejahteraan rakyat. Mereka hendaklah yang dipilih itu boleh menjana ekonomi negara kita, menaikkan pendapatan rakyat dan supaya rakyat dapat hidup lebih selesa. Begitu juga mereka tahu bagaimana mengendalikan ataupun menyelenggarakan hutan 1.5 trilion negara dan bagaimana kita hendak membayar hutang ini, kalau tidak nilai duit kita akan turun mendadak. Dan akhir dia juga dalam zaman moden ini pemimpin-pemimpin yang boleh membawa kita ke depan dalam sains dan teknologi. Perkara kedua. Boleh. Terima kasih. Tak ada masa. Saya tak ada masa. Yang Boros nak bagi sedikit saja. Sedikit saja. Saya mohon yang Boros tadi sebut bahawa apabila diturunkan umur mengundi daripada 21 ke 18, ya seolah-olah anak-anak kita yang baru boleh mengundi ini belum bersedia. Sedangkan perkara ini kita bincangkan panjang sewaktu yang berhormat dalam Dewan pada waktu itu tentang menurunkan umur ini. Dan kat belakang sana saya tengok tadi sedih, saya rasa anak-anak ini apabila sampai umur 18 lebih daripada bersedia melalui sistem pendidikan yang ada serta juga maklumat-maklumat yang ada, mereka tentunya lebih daripada bersedia untuk membuat keputusan dan memilih parti yang terbaik bagi negara ini. Terima kasih. Putrajaya sudah tersasar maksud saya. Maksud saya, hak mengundi ini boleh diberikan kepada anak muda kita. Tetapi kita mestilah mengajar mereka tentang sistem demokrasi. Apa itu mengundi? Kerana ramai anak-anak 18 tahun ini, kalau tidak diajar, mereka hanya tahu bermain game-game komputer sahaja. Saya bukan kata saya tak setuju. Saya tak setuju yang Muhammad. Ini memperlekehkan. Saya hanya kata mereka mesti diberi pendidikan. Setuju ke menafsirkan kebijaksanaan. Anak-anak kita mesti diberi pendidikan tentang demokrasi dan ini apa maksud anak itu muda, mengundi. mana boleh. Jangan hina anak muda kita. Kamu yang menghina. Kamu
Muhammad yang Tarik hina balik. anak muda bukan kami. Tarik balik. Jangan hina Tarik anak muda balik. kita. Tarik Anak muda balik. kita hendaklah dipupuk dengan baik. Yang untuk Muhammad. menjadi Baik. warga. Semua duduk floor dia. Duduk. Ya. Okey. Bukan sesetengah pihak memutabolehkan mereka dengan agama ada bangsa. Itulah mesej saya. Bila Harap masa nak Putrajaya, putar belit? bekas, Kamu yang putar belit. Menteri Pendidikan tahu apa ni masuk memupuk anak kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Saya bila disebut Kedua, nama nanti saya tak ada masa. yang Muhammad sebut nama saya tadi, saya nak kena jawab dulu sikit. Bukan, saya tadi kata setuju tak kita mesti mendidik anak kita. Ya, mereka telah setuju terdidik, atau tidak? ya. Mereka Setuju telah atau tidak? terdidik Kita tentang mesti demokrasi. mendidik anak kita. Lebih daripada yang berhormat pun. Betul tak? Konteks tertentu. Terima kasih. Kita mesti mendidik anak kita bagaimana jadi warga negara yang baik. Kedua, itulah mesej saya. Jangan putar balik. Itulah masalah Perikatan Nasional. Setiap kali putar balik, memainkan emosi anak-anak muda. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya kepada pembangunan negara. Kedua, untuk memajukan negara kita, kita haruslah menggembelengkan perhatian dan tenaga rakyat untuk rajin dan tekun bekerja. Perdana Menteri kita merupakan satu contoh terbaik yang di mana beliau telah tidak berhenti-henti bekerja sejak beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Kita tahu negara Jepun hancur selepas Perang Dunia Kedua. Tetapi mereka bangkit semula menjadi ekonomi kedua besar di dunia kerana rakyat mereka tumpukan perhatian untuk bekerja rajin dan tekun, secara rajin dan tekun. Negara China miskin dan mundur dalam tahun 1950-an hingga 1980-an. Tetapi mereka bangkit menjadi ekonomi kedua terbesar di dunia melepasi Jepun kerana rakyatnya tekun dan rajin bekerja untuk 40 tahun yang lepas. 4 dekad yang lepas, negara China merupakan factory of the world. Di mana-mana saja kita nampak barangan negara China dijual. Mereka mengeluarkan banyak barangan dan dijual di seluruh dunia. Begitu juga Singapura lebih miskin daripada Malaysia tahun 1960-an. Sekarang ini sudah menjadi sebuah negara yang maju dengan KDNK per kapita sebanyak USD 84,501 ringgit, melepasi pendapatan KDNK per kapita orang Amerika Syarikat. Apakah rahsia di belakang kejayaan Singapura? Rahsianya ialah 90% daripada pekerja-pekerja di Singapura work overtime. Mereka kerja tanpa masa. Jadi kita mesti kerja dengan lebih tekun dan rajin supaya ekonomi kita dapat berkembang, supaya kita dapat pendapatan yang lebih untuk membayar hutang kita 1.5 trilion itu. Saya ada beberapa cadangan. Banyak lagi cadangan yang boleh dibuat. Tapi inilah perkara-perkara asas yang boleh kita buat untuk menaikkan produktiviti negara kita. Saya mohon kerajaan supaya jangan sewenang-wenangnya mengisytiharkan hari cuti tambahan. Kalau pasukan bola sepak menang dalam sesuatu pertandingan antarabangsa atau peringkat kebangsaan adalah surat mencukupi, kita isytiharkan cuti kepada semua mereka yang terlibat dalam pertandingan tersebut. Rakyat jelata lain bolehlah bangga dan bergembira bersama mereka, tetapi mereka dibenarkan terus bekerja. Kalau mereka dicutikan, produktiviti untuk hari itu akan merosot. Tetapi bagi syarikat-syarikat di mana pekerja-pekerja mesti terus bekerja, kosnya akan bertambah. Kerana gaji orang asing ke orang Malaysia yang bekerja perlu dibayar 2 kali ganda. Ini menyebabkan competitiveness kita ni akan terjejas. Kedua, untuk perayaan-perayaan besar seperti perayaan Aidilfitri, saya cadangkan perayaan itu dibuat secara besar-besaran di peringkat daerah, di mana semua jabatan dan kementerian dijemput
untuk merayakan Aidilfitri ini. Tetapi di setengah-setengah tempat sekarang ada amalan di mana setiap kementerian, setiap jabatan mengadakan perayaan berkenaan. Ini menjejaskan pembangunan negara kerana banyak permohonan oleh kerajaan ataupun swasta untuk membangunkan negara akan ditertunda, dan ini menyebabkan negara kita ini tidak begitu produktif. Ketiga, lawatan menteri atau pemimpin ke daerah-daerah. Kita hanya perlu ketua-ketua jabatan atau kementerian di daerah itu datang menyambut mereka. Tak perlulah kita minta pemimpin-pemimpin dari seluruh negeri itu datang untuk menyambut mereka. Ini dah 3 cadangan, banyak lagi cadangan. Yang mesej saya, kita mesti kerja kuat. Kalau ekonomi kita tidak membesar lagi dan menyusut, akan padanya rakyat kita kerana pendapatan akan lebih kurang, tapi hutang kita akan bertambah dan susah untuk kita bayar balik. Akhir sekali, keperluan untuk mempelajari bahasa komputer dari bangku sekolah lagi. Saya merujuk kepada penegasan kedua dalam kajian separuh penggal RMK 12 ini, iaitu mempercepatkan reformasi struktur ekonomi, high growth, high value, berasaskan teknologi dan digital. Kita hendakkan anak-anak kita dapat gaji yang tinggi. Tapi untuk masa depan yang akan datang ini, kerja-kerja di mana mereka boleh mendapat gaji 10,000, 50,000 sebulan adalah dalam industri what we call unmanned industry or economic activity. Di belakang semua drone, kapal terbang, kereta api, kereta atau lain-lain industri di mana kita tak nampak orang mengendalikan industri itu. Sebenarnya di belakang semua industri dan aktiviti ekonomi ini adalah ada orang yang sedang mengendalikannya. Semua orang-orang ini mempunyai kepakaran dalam bahasa komputer. Saya tahu bahasa komputer banyak jenis. Python, C++, JavaScript dan lain-lain. Yang saya nak cadangkan, kita menyediakan anak-anak kita dari sekolah menengah lagi untuk belajar bahasa komputer ini supaya mereka dapat gaji yang lebih tinggi pada masa akan datang. Tapi saya akan habis. Tapi satu masalahnya ialah kita tahu anak-anak kita sudah perlu pelajari banyak pelajaran yang sedia ada. Saya cadangkan semua memandangkan peralihan zaman. Semua mata pelajaran yang memerlukan anak-anak kita menghafalkan pelajaran mereka seperti sejarah atau geografi dijadikan satu pilihan. Dan bahasa komputer ini dijadikan pilihan untuk anak-anak kita memilih semasa belajar di sekolah menengah. Kerana kita tahu geografi kah, sejarah kah, melalui telefon kita, melalui komputer kita boleh dapat semua bahan sejarah dan geografi ini. Jadi adalah penting kita memupuk mereka dari muda lagi. Saya tahu ramai mereka yang dalam industri komputer atau game ataupun semua industri AI ini, artificial intelligence ini, memang gaji mereka tinggi. Kalau itulah harapan saya, kerajaan boleh memulakan bahasa komputer dari peringkat sekolah menengah di sekolah kita. Saya menyusul untuk menyokong usul yang di bawah dalam dewan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bro As. Saya jemput Pasir Mas. Bismillahirrahmanirrahim.